Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang topik 1.2 iaitu konsep terbitan kedua bagi fungsi polinomial. Okay, jadi sebelum ni kita dah belajar perbezaan hanya melibatkan terbitan pertama lah. Maksud dia kita hanya melakukan dy dx tu satu kali saja. Jadi kat sini dia dah bagi kalau satu fungsi ni kita lakukan pembezaan terhadap x, terbitan dia akan menjadi dy dx lah. Ini ikut dia punya konsep lah. Jadi apabila hasil kita tadi ni, dy dx ni, dibezakan sekali lagi terhadap x, maksudnya jawapan dy dx kita tadi kita bezakan sekali lagi, ataupun kita buat pembezaan dua kali berturut-turut. Jadi hasil dia kita panggil sebagai pembezaan peringkat ke dua lah, ataupun kita sebut dia terbitan kedua. Cara penulisannya adalah d kuasa 2y perkan dengan dx kuasa 2 lah. Jadi ini adalah simbol bagi terbitan kedua. Okey, ini muka surat 16 . Jadi kalau kamu tengok contoh dekat bawah dia dah bagi. Contoh dia apabila jika y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 7x kuasa 2 tambah 5x tolak 1. Jadi terbitan pertama kita iaitu dy dx. Kita buat macam biasa, kuasa darab pergi depan lah. Jadi kuasa darab pergi depan. 4x kuasa 3 kata tadi. X kuasa darab pergi depan. Dia akan dapat 4 darab 3, 12. Kuasa asal tadi akan berkurang 1 lah. Jadi kalau tadi 3 dah jadi 2. Jadi 12x kuasa 2. Yang belakang pun sama, tolak. 2 darab dengan 7, 14. X kita dah berkurang 1. Tambah 5x. Jadi x kita sekarang kuasa 1. Darabkan pergi depan, dapat 5. X asal 1 dah tolak 1, dia akan jadi kosong lah. Last sekali nombor tak ada nilai x, tak boleh buat pembezaan terhadap x. Jadi ini adalah terbitan. Ini kita panggil dia terbitan pertama lah. Itu kita dah letak kat depan tu. Terbitan pertama. Jadi hasil daripada terbitan pertama ni, kalau kita jalankan sekali lagi pembezaan, kita akan dapat terbitan kedua lah. Jadi terbitan kedua, ingat simbol dia tadi, d kuasa 2y perkan dengan dx kuasa 2. Gunakan hasil terbitan tadi. Jadi sama juga konsep dia, kuasa darabkan pergi depan. Jadi 12 darab 2, 24. X kita tadi kuasa asal dia 2 dah berkurang 1. Jadi dia akan dapat x lah. Last sekali tolak 14x, hasilnya ada 14. 5 tak ada nilai x. Jadi kita tak boleh buat terbitan terhadap x lah. Jadi jawapan akhir kita adalah 24x tolak 14. Ini adalah hasil terbitan kedua lah. Maksudnya kita buat pembezaan itu dua kali berturut-turut. Ini satu kali, ini kali ke dua lah. Maksudnya macam tu. Okay, jadi contoh yang kedua, y sama dengan, ini bukan tolak ni, y bukan sama dengan, dia tolak sebenarnya. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1 per x lah. Kat sini sama juga buat pembezaan macam biasa, kuasa dia akan darab pergi depan. Ini sebenarnya mana kita dah dapat 1 per x kuasa 2. 1 per x ni kita boleh tukar dia menjadi x kuasa negatif 1 lah. Ingat apabila kita bawa naik atas nilai x tadi ke atas, kuasa dia akan jadi negatif lah. Maksudnya kalau nampak kat sini, tahulah dia sebenarnya 1 per x. Tapi untuk kita mudahkan pembezaan, x dekat bawah tadi kita akan naikkan ke atas lah. Jadi bila naik atas, kuasa dia akan jadi negatif. Ataupun cikgu boleh tulis kat sini supaya kamu lebih nampak. Sebenarnya y kita sama dengan x kuasa 2 tolak dengan x kuasa negatif 1 lah. Dekat situ. Okey, jadi bila dia lakukan pembezaan, 2 darabkan dengan depan, dapat 2x lah. Jadi sama dekat sini, 2x tolak 1. Okey, ni kali pertama. Jadi bila dia buat kali kedua, dapatlah hasil kita d kuasa 2y perkan dengan dx kuasa 2 lah. Jadi dekat situ kita dah ada jawapan untuk pembezaan terbitan kedua lah. Okay, jadi yang ketiga pun sama saja, cuma ini dalam bentuk nombor macam ni lah. Jadi kuasa darabkan pergi depan, kuasa darab pergi depan,
kurungan salin balik. Jadi kuasa kurungan tadi akan berkurang 1. Jadi bila kurang 1 akan jadi 3. Last sekali darabkan dengan pembezaan dalam kurungan lah. Pembezaan dalam kurungan kita letakkan dekat belakang. Last sekali 4 dekat depan ni darabkan dengan 2. Dapatlah 8 kurungan kuasa 3. Jadi untuk buat pembezaan kali kedua masih menggunakan konsep yang sama. Kuasa darabkan pergi depan. Dapat nilai dekat situ. Jadi dalam kurungan salin sahaja kuasa kurungan berkurang 1. Last sekali darabkan dengan pembezaan dalam kurungan. Dapatlah jawapan kita akhir 48 darab dengan 2x tolak 1 kuasa 2. Jadi contoh ni semua dah ada dalam kamu punya nota muka surat 16. Kita cuba buat latihan dekat muka surat 17 lah. Jadi latihan dekat situ, dia dah bagi persamaannya y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 5x. Dia suruh kita cari terbitan kedua. Maksudnya kita kena lakukan pembezaan 2 kali. Jadi first kali kita salin balik persamaan kita y sama dengan 2x kuasa 2 tambahkan dengan 5x lah. Jadi sebab kita nampak persamaan ni lurus macam ni je. Jadi caranya lebih senang. Jadi terbitan pertama kita dy dx lah. Jadi dy dx sama dengan, ingat kuasa darabkan pergi depan. Jadi 2 darab 2 akan dapat 4. X kuasa asal kita akan berkurang 1 lah. Kalau tadi 2 jadi tinggal 1. 1 nak tulis boleh, tak tulis pun tak apalah. Jadi last sekali tambah. X kita sebenarnya kuasa 1. Jadi darabkan 1 pergi depan. 1 darab 5. Jadi akhir sekali X kita asal 1 bila tolak 1 dia akan jadi kosong lah. Jadi X kita akan hilang di belakang. Ini hasil terbitan kali pertama. Jadi untuk kita buat terbitan kali kedua, ingat simbol dia. D kuasa 2Y berkan dengan dx kuasa 2. Jadi kita buat terbitan macam tadi juga. Kuasa darabkan pergi depan. Jadi 1 darab 4, 4. X kita, 1 asal tadi dah tolak 1, dia akan jadi kosong lah, hilang. 5, tak ada X untuk kita lakukan pembezaan. Jadi jawapan terakhir kita adalah 4. Jadi itu saja cara untuk kita cari terbitan kedua lah. Tapi sebab persamaan ini mudah, buat satu kali dah dapat terus jawapan dia. Ini pun buat terus kali kedua lah. 1 kali pembezaan, 2 kali pembezaan. Dapatlah terbitan kedua. Jadi untuk B, sama juga salin dulu persamaan dia. Y sama dengan X kuasa 3. Tambahkan dengan 3X, tolakkan dengan 1. Jadi lakukan terbitan kali pertama. dy dx sama dengan 3. Kuasa darabkan pergi depan. Ingat depan ni kalau tak ada nombor maksudnya nilai dia 1 lah. Jadi 3 darab 1, 3x. Kuasa asal akan berkurang 1 lah. Jadi 3x kuasa 2 tambahkan dengan kuasa x1. Darab pergi depan dapat 3. X akan hilang lah sebab 1 tolak 1 kosong. Nombor di belakang lakukan pembezaan akan hilang kerana dia tiada nilai x lah. Jadi yang kedua lakukan pembezaan kali kedua. D kuasa 2y perkan dengan dx kuasa 2 lah. Jadi cara masih sama. Kuasa darabkan pergi depan. Jadi 2 darab 3, 6. Kuasa dia berkurang 1 lah. Jadi 6x sahaja kita punya jawapan. Mudah je sebab ini soalan ni dia hanya bagi polinomial lurus lah. Jadi kalau kita tengok C. C ni sedikit panjang lah. Kalau kita tengok C. Y sama dengan 1 tambah X kuasa 2 per dengan X kuasa 2. Kalau kamu nampak kat sini, kalau kita buat pembezaan. Sebelum ni kita ada belajar pembezaan hasil bahagi kan. Sebab kita ada satu persamaan polinomial bahagi dengan satu polinomial yang lain. Tetapi kita boleh guna cara itu ataupun lebih mudah. Sebab polinomial di bawah hanyalah satu sebutan sahaja iaitu X. X kuasa 2. Jadi kita lebih mudah untuk lakukan pembezaan. Kalau kamu pisahkan dia punya nilai lah. Maksud pisahkan cikgu dekat sini. Y sama dengan 1 perkan dengan X kuasa 2. Kita pisahkan dia punya sebutan atas dan bawah lah. Jadi dia punya operasi tengah-tengah adalah tambah X kuasa 2 perkan dengan X kuasa 2. Jadi dia lebih mudah lah. Jadi kita tak perlu gunakan konsep hasil bahagi lah. Jadi 1 per X, ini kita pemudahkan dulu supaya dia lebih cantik untuk kita lakukan pembezaan.
Jadi kalau dia hanya ada satu sebutan sahaja X di bawah, kita boleh naikkan ke atas lah. Jadi ingat balik semula saya cakap tadi, kalau naikkan ke atas, kuasa dia akan jadi negatif. Jadi 1 per X kuasa 2, kalau kita naikkan ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2 lah. Jadi akan jadi X kuasa negatif 2 tambah. Jadi tengok kat sini, X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2. Contoh dia macam 2 bahagi 2. Kita akan dapat 1 lah. Nilai yang sama bila kita bahagi, hasilnya adalah 1. Jadi dia lebih mudah untuk kita lakukan pembezaan lah. Okay, jadi kita lakukan pembezaan kali pertama, dy dx. Okay, jadi dy dx sama juga konsep dia. Kuasa tadi akan darab pergi depan lah. Jadi kita akan dapat negatif 2 X kuasa, ingat kuasa asal akan berkurang 1. Negatif 2 tolak 1, dia akan jadi negatif 3 lah. Dia akan jadi negatif 3 dekat situ. Negatif 3 tambah 1 kat belakang, dia akan hilang lah. Jadi dia akan hilang dekat situ. Kita hanya ada negatif 2X kuasa negatif 3. Jadi kita akan dapat pembezaan kali pertama. Inilah hasil jawapan untuk pembezaan kali pertama. Kita lakukan pula pembezaan kali kedua, d kuasa 2y pergandingan dx kuasa 2 lah. Kita akan dapat sama dengan kuasa darab pergi depan. Konsep dia masih sama. Kuasa darab pergi depan. Negatif 2 darab dengan negatif 3. Kamu akan dapat 6. X, kuasa, ingat kuasa asal berkurang 1. Jadi bila berkurang 1, negatif 3 tolak 1, dia akan jadi negatif 4 lah. Jadi itu saja hasil pembezaan kali kedua kita. Tapi persamaan ini lebih cantik kalau kamu pulangkan semula X kita agar kuasa dia menjadi positif lah. Jadi ataupun kita boleh tulis dia sebagai 6 berkandungan X tadi asal dia berada di bawah lah. Jadi 6 perkandungan X kuasa 4. Dapatlah dekat situ. Jawapan akhir kita 6 per dengan X kuasa 4. Ini jawapan akhir bagi terbitan kedua soalan C. Jadi kalau kamu buat hasil bahagi punya pembezaan, dia lebih panjang lah. Kamu kena letkan atas sebagai U, bawah sebagai V. Jadi lebih mudah kalau kamu nampak saja bawah ni hanya ada satu sebutan. Jadi kamu boleh naikkan dia ke atas lah dengan cara pisahkan dia punya persamaan. Tapi kalau dia kurungan dekat bawah, kamu tak boleh naikkan macam tu lah. Okay, jadi kalau kita tengok contoh D, D pun sama. Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 1. Pergandingan X. X, satu sebutan juga dekat bawah ni. Jadi kita boleh pisahkan macam tadi. Y sama dengan 2X kuasa 3 pergandingan X tolak 1 per X lah. Jadi tolak 1 per X. Permudahkan dulu persamaan tu supaya lebih cantik. 2X kuasa 3 per X. Per ni maksudnya kuasa dia kita perlu tolak lah. Jadi kuasa 3 tolak dengan kuasa 1. 2 kita akan jadi 2X kuasa 2 lah. Jadi 2X kuasa 2. Tolakkan dengan, ingat tadi, kalau kuasa tadi kita bawa naik atas. Sebab kita tak ada X di atas yang boleh kita tolak lah. Jadi naikkan ke atas. X kita akan jadi kuasa negatif 1. Itu dia punya persamaan. Bila kita dah permudahkan lah. Okay, jadi bila kita dah dapat persamaan yang cantik macam ni, kita boleh lakukan pembezaan lah. Jadi pembezaan dia dy perkandungan dx. Kamu akan dapat kuasa darab pergi depan. Dapat 4x. Kuasa asal tadi dah berkurang 1 lah. Jadi tolak. Kuasa dia darab pergi depan. Jadi dapat negatif 1. Ingat bila ada tolak dengan tolak, lebih cantik kalau kita letak dia dalam kurungan lah. Jadi negatif x. Kuasa tadi berkurang 1. Jadi dia akan jadi negatif 2 lah. Cantikkan dulu persamaan kita. 4x tolak-tolak akan jadi tambah x kuasa negatif 2 lah. Okay, jadi last kali kita lakukan pembezaan kali kedua d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2. Sama juga macam tadi. Kuasa asal darab pergi depan. 1 darab 4, 4. Kuasa ni berkurang 1. Jadi dia akan hilang lah. Jadi dia akan hilang dia punya kuasa.
tinggal 4 tambah. Okey, kuasa asal kita tadi negatif 2. Darabkan pergi depan, akan dapat negatif 2. X kuasa tadi berkurang 1 lah. Jadi dia akan dapat negatif 3. Perkan dekat situ. Jadi kita akan dapatlah sama dengan, cantikkan sikit persamaan kita, 4 tambah tolak dia akan jadi tolak lah. Tambah tolak akan jadi tolak. 2 X kuasa negatif 3. Macam tu. Jadi jawapan akhir kita hanya tinggal 4. Tolakkan dengan 2X kuasa negatif 3. Jadi lebih cantik kalau kamu pulangkan dia ke bawah lah. Sama dengan 4. Tolakkan dengan 2. Perkan dengan X kuasa 3. Macam tu. Ataupun kalau kamu nak gabungkan dia menjadi satu persamaan, X kuasa 3 ni nak kena perkan panjang. Jadi 4 ni kena darab lah. Dia akan jadi 4X kuasa 3 tolak 2 perkan dengan X kuasa 3. Sebab kita nak samakan dia punya penyebut bawah. Dekat sini 4/1 kan. Jadi boleh mana-mana jawapan kamu bagi pun masih samalah. Jadi ini adalah jawapan akhir bagi soalan D. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung dengan mencari titik maksimum dan juga minimum.